pada pihak U15, UMNO, Zahid atau Barisan Nasional lah, semua MP atau pada masa itu calon-calon MP telah memasuki satu perjanjian dengan Zahid dan UMNO, di mana diputuskan bahawa untuk menjadi calon mereka masuk aku janji mereka mereka akan turuti keputusan Zahid jenis gabungan yang akan dibentuk selepas PRU 15. Maka Zahid buat keputusan, mereka beri mandat kepada Zahid. So sokong atau tidak Anwar, atau sokong atau tidak Muhyiddin ke apa ke, semua Zahid yang buat. Dan di dalam aku janji ni, jika MP-MP yang menang ni mereka keluar parti ataupun mereka ingkari keputusan Zahid, maka mereka perlu bayar 100 juta. Now, sebelum ni saya beritahu bahawa perjanjian ini tidak berperlembagaan dan MP-MP tak perlu takut. Sebab apa? Apa jua perjanjian tidak boleh atasi perlembagaan persekutuan, dan dalam perlembagaan persekutuan MP-MP ada hak berperlembagaan untuk menentukan siapa mereka sokong sebagai PM. Namun saya baru sedar sebenarnya 100 juta ini membabitkan satu bond. Nah, bila membabitkan bond dan dana bond ini, dana berkaitan dengan bond ini sudah dibelanjakan masa kempen pilihan raya, maka MP-MP bukan hanya tertakluk secara terus kepada perjanjian itu, tetapi juga kepada undang-undang berkaitan dengan bond itu. Jadi dari sudut perlembagaan, okey, kita boleh argue, ya, tak payah takut dengan perjanjian itu, aku janji itu, sebab tak ada perjanjian yang boleh atasi perlembagaan. Itu betul, itu hujah saya dulu. Tetapi saya baru sedar ia melibatkan bond. So ada perbelanjaan berkait dengan bond itu untuk kempen-kempen MP-MP ini pada pilihan raya. Jika mereka melanggar perjanjian itu, menurut perjanjian itu mereka perlu bayar balik 100 juta. Di situ mungkin ada masalah. Dan jadi macam kes Zuraida Kamarudin. Okey, saya tak nak masuk mendalam isu ni, tetapi mungkin jadi masalah. Sekarang saya faham sikit mengapa MP-MP ni takut nak ambil langkah. Okey. Namun ada satu kes yang dibawa oleh UMNO melibatkan Adun Rembia. Adun Rembia ni telah masuk ke dalam PAS. Dia dari UMNO dan dia telah tanda tangani aku janji. Dan UMNO telah membuat surat tuntutan RM 100 juta berkait dengan bond itu. Ini adalah kes yang menarik. Kita nak lihat kesudahan kes, dan saya pasti semua MP UMNO yang tolak Zahid sedang meneliti kes ini untuk melihat kesudahannya. Perlu atau tidak Adun Rembia bayar balik bond 100 juta. Kerana jika tiba-tiba keputusannya ianya tidak relevan, maka mungkin berlaku langkah. So anyway, itu tak penting lah. So apa jua sekalipun, perjanjian ini tetap bagi saya tidak demokrasi, melanggari proses demokrasi kerana ia menidakkan hak berperlembagaan MP-MP untuk memilih Perdana Menteri. So oleh kerana melibatkan bond tak boleh buat apa-apa. Tapi kalau tak melibatkan bond, sekadar perjanjian nak bayar 100 juta, itu memang kita boleh anggap null and void, tidak efektif, ya. So dalam kes Zahid, ia berbeza. So jika MP-MP tidak menuruti kehendak Zahid, ya, maka mereka perlu berkemungkinan besar perlu bayar 100 juta, tapi tak perlu kosongkan kerusi, kerana sekalipun keahlian mereka dianggap tergugur oleh Zahid, tetapi dari sudut perlembagaan persekutuan, Zahid atau mana-mana perjanjian tidak boleh atasi hak berperlembagaan mereka untuk memilih PM. Maka mereka boleh kekalkan kerusi, cuma mereka takut, saya rasa, perlu bayar balik 100 juta. Okey. So ini isu dia dengan UMNO. So saya rasa semua MP bertumpu kepada kes Adun Rembia. Okey. Now, kalau saya Zahid, saya akan buat perjanjian itu sebegitu rupa, ianya akan ditulis di sana. MP-MP ni
sampai bila-bila, bukan hanya PRU 15, PRU 16, 17, 18, asalkan korang MP UMNO ataupun calon UMNO, asalkan saya presiden, semua setuju, saya akan tentukan gabungan yang dibentuk, baru sign, baru saya akan jadikan kau calon, kalau saya Zahid. Supaya walaupun parlimen bubar, kita nak masuk PRU 16 ke, kemudian lepas PRU 16 tertubuh kerajaan, lepas 5 tahun parlimen bubar lagi, PRU 17, sampai bila-bila, asalkan kau ahli UMNO dan asalkan saya presiden UMNO, jika kau nak jadi calon, awak setuju dalam aku janji ni, saya tetap akan buat keputusan. Kalau saya Zahid, saya buat macam tu. Namun dalam aku janji ni, ia terhad kepada PRU 15. So, apabila parlimen bubar, bila-bila ianya bubar, semua MP yang terikat dengan aku janji ni akan jadi bebas. Aku janji ni tidak wujud lagi. Bila mereka jadi bebas, mereka boleh buat apa sahaja. Ya, they can do anything. Okay. Nak jadi terus jadi ahli UMNO, minta Zahid nak jadi calon lagi, mesti Zahid akan buat aku janji baru. Atau mereka nak keluar UMNO dan masuk perikatan sebagai contoh dan jadi ahli. Atau inilah formula yang saya cadangkan. Semuanya bertanding di bawah bendera parti kuasa ketiga. So dari mana datangnya parti kuasa ketiga? Bukannya Perikatan Nasional, bukannya Pakatan Harapan, bukannya Pejuang, bukannya mana-mana parti yang sedia ada, tetapi ada parti-parti yang aktif dari sudut pendaftaran, masih aktif, tetapi tidak, seolah-olah tidak berfungsi. Ada ramai duk pegang parti-parti sedemikian. Salah satu dari parti ini menjadi parti kuasa ketiga, dijenamakan semula, atau nak guna parti perpaduan ke, parti reset ke, apa ke. Okay. Dan semua MP-MP ini isytihar akan bertanding di bawah bendera parti itu. Isytihar awal-awal. Dalam pada parlimen dah nak bubar, masa tu isytihar. Okey. Dan bukan terhad kepada MP-MP UMNO. MP-MP UMNO, mana-mana MP-MP Bersatu, mana yang tak puas hati dengan kepimpinan, sebagai contoh kepimpinan Muhyiddin, mana-mana MP dari PAS, MP-MP dari DAP, ada yang baik. Jangan mudah tolak DAP, ada MP yang baik. Okey. DAP sebagai parti dengan individu-individu, dua perkara berbeza. MP-MP dari ataupun calon-calon dari MCA, calon-calon daripada UMNO, Hishamuddin ke siapa ke, semuanya, ya. Dari PKR pun mesti akan ada, atau bekas PKR, ya. Kemudian Amanah dan sebagainya. Cari 150 calon, pastikan 1/3 adalah heavyweight. Dan heavyweight ni jangan dari UMNO saja, atau jangan dari PAS saja, dari semua. Contohnya Anwar Musa, Hishamuddin, dari DAP Ong Kian Meng, dari PKR ini, dari yang berkaliber duduk di sana. 50 heavyweight yang akan jadi muka kuasa ketiga, yang akan jadi muka perpaduan baru, yang akan jadi muka reset. Balance 100 itu boleh ambil sesiapa sahaja, tapi kalau boleh cari lebih, yang mungkin ketua bahagian ke apa, cari dan masuk. Semua yang menjadi yang memutuskan nak bertanding di bawah bendera parti kuasa ketiga ni tak perlu tinggalkan parti masing-masing. Sama seperti Tun tidak tinggalkan Bersatu untuk bertanding di bawah bendera PKR. Muhyiddin tidak tinggalkan Bersatu untuk bertanding di bawah bendera PKR. Lim Guan Eng tidak meninggalkan DAP untuk bertanding di bawah bendera PKR. Mat Sabu tidak tinggalkan Amanah untuk bertanding di bawah bendera PKR. Dan mereka semua tidak masuk sebagai ahli PKR. Mereka cuma bertanding di bawah bendera PKR. Konsepnya sama. Dan pengerusi parti itu, ataupun the main person,
ya, sama ada secara langsung atau tidak langsung, membuat penapisan siapa yang boleh dipertimbangkan. Bila wujud perkara begini, awak perlu bersedia. Mungkin Zahid tak puas hati, Hishamuddin pergi sana, dia bertanding bawa bendera parti tu. Okey, menurut Perlembagaan UMNO, kami nak pecat Hishamuddin. Pecatlah. Mereka kena bersedia, pecat. Tapi saya rasa ramai tidak akan dipecat. Kerana parti ini, saya 99% boleh beri anda keyakinan bahawa dia sekurang-kurangnya, ya, 50%, sekurang-kurangnya 50% daripada 150 calon akan menang. Kerana ia akan membawa satu pengujaan dahsyat, wow factor di seluruh negara, bergegar negara. Orang dah lihat siapa dia UMNO, orang dah lihat siapa dia PH. Ada ramai yang fed up. Orang dah lihat siapa dia Perikatan Nasional. Tiba-tiba wujud ni dah ada perwakilan dari semua itu pun yang baik-baik, ia akan bergegar. Saya yakin, teramat yakin, sekurang-kurangnya 40 hingga 45% orang Melayu akan sokong parti kuasa ketiga, dan sekurang-kurangnya 30% Cina akan sokong parti kuasa ketiga, menyebabkan parti kuasa ketiga akan menjadi kingmaker besar selepas PRU 16, dan dia akan tentukan siapa jadi kerajaan. Dan oleh kerana benda ni akan disedari oleh semua parti lain, mereka tidak semestinya akan pecat semua ahli yang memutuskan untuk bertanding di bawah bendera parti kuasa ketiga. Mungkin mereka mengambil pendekatan tunggu dan lihat. Kita tunggu dan lihat. Kalau parti kuasa ketiga ni menang besar, rugi kalau kita pecat ahli-ahli kita. Mungkin boleh kerjasama. Okey. So saya rasa bila cukup heavyweight masuk ke dalam ataupun bertanding di bawah bendera parti kuasa ketiga tanpa perlu jadi ahli parti itu, Hishamuddin kekal sebagai UMNO. Zahid nak pecat-pecatlah. Heavyweight dari contohnya Anwar Musa kekal dengan PAS. Kalau nak pecat-pecatlah. Okay. Saya rasa ramai tidak akan dipecat. Tapi kalau pecat pun tak apalah. Tapi ramai tidak akan dipecat. Kerana jika menang besar, mereka akan mahu bekerjasama. Dan akhirnya parti kuasa ketiga akan tentukan siapa calon Perdana Menteri atau pengerusi parti kuasa ketiga itu, akan tentukan siapa calon Perdana Menteri. Dan selepas itu, contohnya parti kuasa ketiga memutuskan dia bentuk kerajaan macam ni, macam tu, kita kerjasama dengan dia ni, dia tu dan sebagainya. Kemudian undang-undang anti lompat ni sukar digunakan untuk mengekang ahli-ahli parlimen kuasa ketiga. Kerana katakan selepas dia tertubuh kerajaan, UMNO tiba-tiba membuat keputusan semua MP perlu ikut satu dasar. Tapi Hishamuddin tak ikut. So Hishamuddin telah langgar keputusan MKT. So MKT bermesyuarat, Hishamuddin automatik tergugur sebagai ahli UMNO, oleh itu dia perlu kosongkan kerusi. Perlu tak? Tak perlu. Sebab Hishamuddin bukan menang di bawah tiket Barisan Nasional. Dia tak masuk apa-apa aku janji. Dia menang bawah tiket parti kuasa ketiga. Jadi tindakan gugur Hishamuddin itu sebenarnya bukan pengguguran, ianya pemecatan. So semua MP di bawah parti kuasa ketiga boleh kekal keahlian dalam parti masing-masing. Parti nak masing-masing nak pecat, itu keputusan mereka. Tetapi mereka boleh benar-benar berfungsi sebagai MP seperti mana di bawah Perlembagaan Persekutuan. Mereka ada kebebasan untuk menentukan siapa harus jadi PM. Perkara-perkara yang berkait dengan perlembagaan tidak boleh dicabuli.
Dan parti ini adalah parti perpaduan dalam erti kata sebenar, dan bukan kita nak sisihkan PKR, bukan kita nak sisihkan UMNO, bukan kita nak sisihkan DAP. Akhirnya semua akan cari jalan kerjasama. Tapi yang penentu adalah parti kuasa ketiga. Itu cadangan saya.